Hari ini, ramai yang tidak tahu bahawa penyakit usus sudah menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia. Malah menurut sebuah laporan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, kanser kolon diramalkan akan menjadi penyakit kanser pembunuh nombor 1 di negara-negara maju. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 6,000 orang menghidap kanser kolon setiap tahun dan 1/3 daripadanya mati dalam keadaan yang amat menyeksakan. Satu kajian yang lain pula mendedahkan bahawa hampir semua penyakit kanser mengakui bahawa masalah sembelit sebagai satu daripada simptom utama mereka. Sembelit ialah masalah usus yang paling lumrah. Punca utamanya ialah najis tidak dikeluarkan secara teratur. Akhirnya terjadi ketulan keras dan mengganggu pergerakan usus. Secara umumnya, jika berlaku sembelit, tentu terdapat najis yang terlonggok. Namun jika tidak ada masalah sembelit sekalipun, kita tidak boleh memandang remeh terhadap perkara ini. Menurut satu laporan kajian tentang usus di Jepun, seseorang yang sihat dan dapat membuang air besar secara normal mempunyai 6 hingga 10 paun najis terlonggok. Memandangkan najis terlonggok melekat pada dinding usus, toksik daripada sisa yang degil ini akan terserap ke dalam sistem peredaran darah lalu dialir semula ke hati sehingga melemahkan daya detoksifikasinya. Akhirnya, pelbagai penyakit kronik seperti arteriosklerosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan hati, masalah ginjal, diabetes dan kanser kolon akan berlaku. Oleh itu, adalah penting untuk menjaga kesihatan kolon kita kerana najis terlonggok boleh berlaku tanpa sebarang simptom. Untuk mengatasi masalah ini secara berkesan, kita harus memahami fungsi usus terlebih dahulu. Panjang saluran pencernaan kita adalah sama dengan 6 kali ganda ketinggian tubuh manusia. Ia bermula dari rongga mulut dan berakhir di dubur. Dalam proses pencernaan, bahagian perut akan mengeluarkan asid gastrik dan enzim untuk menguraikan makanan supaya menjadi molekul protein. Tetapi karbohidrat dan lemak diuraikan sempurna di bahagian usus kecil sahaja. Usus kecil ialah organ yang terpanjang di tubuh manusia, kira-kira 9 hingga 12 kaki. Ia merupakan organ pencernaan yang paling penting. Ia mengandungi enzim yang dapat menguraikan makanan yang kompleks, membolehkan khasiat makanan diserap melalui dinding usus dan dihantar ke dalam darah atau sistem limfa dan seterusnya ke sel-sel anggota badan. Sisa yang tidak dapat dihadamkan, serat makanan, mikroorganisma dan air akan dihantar ke dalam usus besar. Fungsi utama usus besar ialah menyerap air ke dalam sistem tubuh, manakala sisa separuh pepejal yang tertinggal akan dikeluarkan sebagai najis. Sembelit terjadi apabila kita menahan rasa untuk memenuhi tuntutan biologi manusia. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kecenderungan kita memilih makanan jenis berprotein tinggi dan tinggi lemak. Protein dan lemak yang berlebihan akan menjadi sisa di dalam usus kerana tidak dihadamkan secara sempurna. Keadaan ini akan menambahkan risiko kejadian najis terlonggok yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Penahanan pembuangan najis dalam tempoh yang lama akan meregangkan kapasiti usus dan mengurangkan kekenyalan ototnya. Longgokan najis ini menjadikan bentuk usus herot benyot, menyebabkan jangkitan dan peradangan. Walaupun kesedaran tentang kesihatan semakin meningkat, pembersihan kolon masih diabaikan. Menurut pakar pemakanan, usus besar hanya dapat menyimpan sisa sebanyak 6 hidangan. Jika sisa ini tidak dikeluarkan, ia akan melimpah dan mengalir ke dalam usus kecil semula. Keluaran sampingan daripada sisa yang bertoksik ini akan diserap ke dalam saluran darah sehingga menimbulkan pelbagai jenis penyakit. Bagaimanakah kita dapat mengesan usus yang tidak sihat? Cara yang paling mudah adalah dengan memerhatikan warna dan bau najis. Biasanya, warna najis yang dikeluarkan dari usus yang tersumbat lebih gelap dan baunya sangat kuat. Simptom lain termasuklah penyakit kulit, mulut berbau, perut sendat, lenguh bahu, keletihan, ketidakhadaman, kembung perut dan sembelit.
Untuk mengatasi masalah ini serta meningkatkan kesihatan kolon, kuncinya ialah Fujita Lactose S. Sejenis suplemen yang dirumuskan khas untuk membersihkan usus dan mendetoksifikasikan tubuh kita. Ia bertindak dari dalam untuk membersihkan longgokan najis yang terlekat di dinding usus. Terdapat lebih daripada 100 jenis bakteria di dalam usus kita yang terdiri daripada bakteria baik dan bakteria tidak baik dengan jumlah 100 trilion, iaitu bersamaan dengan 200,000 kali ganda penduduk dunia. Untuk mengekalkan kesihatan usus, nisbah bakteria baik dengan bakteria tidak baik seharusnya ialah 80-20. Tetapi akibat dari pelbagai punca, bakteria tidak baik di dalam tubuh selalunya melebihi bakteria baik. Kajian makmal membuktikan bahawa seseorang yang hanya mempunyai 14% bakteria baik telah meningkat kepada 50% setelah mengambil Fujita Lactose S selama 7 hari. Selepas 1 minggu berikutnya, bilangan bakteria baik telah mencapai tahap optimum iaitu 80%. Keadaan tubuh juga kembali ke tahap yang cemerlang. Ini kerana setiap bungkusan Fujita Lactose S mengandungi 100 juta bakteria baik, terutamanya Bifidus. Bakteria baik jenis ini dapat mengeluarkan 1.5 kali lebih banyak asid laktik untuk menghalang pembiakan bakteria yang tidak baik berbanding bakteria asid laktik yang lain. Bifidus juga dapat mencegah kerosakan organ, memperkuatkan sistem imun dan menggalakkan penghasilan vitamin. Bakteria ini juga mengeluarkan gas asid karbonik untuk mengembangkan dinding usus dan merangsang pergerakan peristalsis untuk mengeluarkan najis terlonggot dari usus supaya mencapai pembersihan yang optima. Kandungan laktosa dan oligosakarida dalam Fujita Lactose S membekalkan makanan dan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembiakan bakteria Bifidus, sekaligus mengekalkan nisbah yang ideal antara bakteria baik dengan bakteria tidak baik. Selain itu, kandungan serat dalam Fujita Lactose S memudahkan pergerakan usus dengan menambahkan ruang usus dan melembutkan najis supaya melancarkan penyingkiran najis. Serat ini juga dapat menyerap bahan toksik seperti kolesterol, lemak dan asid hempedu untuk mengurangkan risiko menghidap penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan stroke. Sementara itu, penyakit diabetes juga dapat dibendung kerana serat ini mengurangkan penyerapan glukosa. Pendek kata, Fujita Lactose S dapat membantu mencegah kanser kolon dan penyakit usus melalui penyingkiran toksin di dalam tubuh kita secara selamat dan berkesan. Dengan menggunakan bahan serba semula jadi dan dirumus mengikut piawaian kebersihan yang tertinggi, Fujita Lactose S telah diuji oleh para penyelidik dari Jepun dan dibuktikan berkesan tanpa sebarang kesan sampingan. Tidak seperti ubat julap yang dihasilkan secara komersial yang boleh menyebabkan keadaan usus tidak stabil jika diambil untuk jangka panjang. Fujita Lactose S tidak menimbulkan sebarang ketidakselesaan atau kemungkinan menyebabkan kesukaran membuang air besar secara biasa walaupun ia diambil untuk jangka panjang. Malah, kaedah ini lebih ekonomikal, lebih selamat dan mudah berbanding dengan cara enema. Oleh itu, buatlah keputusan yang bijak sekarang. Ambillah Fujita Lactose S untuk mengekalkan tahap kesihatan yang optimum serta memiliki wajah yang berseri dengan keyakinan bahawa tubuh anda telah bebas daripada toksin. Membersihkan kolon secara tetap adalah sama pentingnya seperti mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan pemakanan seimbang, senaman yang cukup serta berfikiran positif. Fujita Lactose S meningkatkan kualiti hidup anda dari dalam demi gaya hidup yang lebih cergas dan sihat.
Pada 2 tahun yang lepas, saya mengidap masalah penyakit sembelit yang teruk, masalah insomnia, 20 tahun tak boleh tidur malam, dan masalah kegemukan. Satu produk yang begitu hebat iaitu Fujita Lactose S. Dengan tidak teragak-agak saya terus mencuba Fujita Lactose S disebabkan saya nakkan masalah tadi selesai. Hari ke-8 saya terus mencuba sebanyak 2 paket juga. Selepas pukul 12.30 hari, tepat 12.30 hari saya mendapat keputusan yang begitu memuaskan sebab saya boleh membuang air besar. So bila saya buang air besar, saya tak sempat duduk. Bila saya tak sempat duduk, dia punya najis tu penuh saya punya WC tau. Satu hari yang ke-8 itu saya boleh buang 3 kali berturut-turut. You bayangkan. So saya merasa gembira sangat. Keputusannya pada hari ini, masalah insomnia saya yang 20 tahun tak boleh tidur boleh diatasi dengan Lactose S, dan masalah kegemukan saya pun berkurangan. You bayangkanlah dulu perut ni 41 inci, dan pada hari ini I boleh pakai seluar jean yang berukuran 35 inci. Saya berterima kasih dengan Fujita S dan mengalihkan kesihatan saya 100% pada hari ini. Masalah insomnia, masalah sembelit, masalah kegemukan hilang semata-mata. Terima kasih Fujita Lactose S。我面对的问题呢是很严重的便秘。我的便秘问题呢来到呢1个星期1次，甚至是那1次呢都是要忍到很辛苦才能够大出来。在长期情况之下呢，我就唯有去中药店买泻药咯。泻药的给我的副作用呢带来呢就是皮肤很干燥啊。然后医生呢也证实了我患上了严重的便秘。就是在很巧合的情况之下呢，我就遇回了我的一个好同学，他就把Fujita Lactose S带给我。我一服食过第一次我就看到一条这样大条的虫影，在长达6天以内呢，我陆陆续续的排出了那种黑色素的东西啊，以前甚至有痔疮啊、肩膀酸痛的问题都慢慢的改善，然后整个人呢会来的比较精神。就在此呢，我真是非常感謝Fujita Lactose S帶給我這樣好的效果，謝謝。當我仔1歲幾嘅時候，我就好想再懷孕啦，但係一直都唔受孕，我就睇醫生，醫生就俾我食排卵藥。期間我都懷孕嗰2次，但係都流產咗。我又冇好好地咁調理我嘅身體，導致我身體好虛弱，我就腰骨酸痛啦、背脊酸痛啦、鼻敏感啦、偏頭痛啦，一樣樣咁嚟啦。加上我食咗10年嘅排卵藥，已經有咗副作用，導致我身體越嚟越肥，肚越嚟越大，而且就好硬嘅。我就俾中醫調理，中醫搞輕咗少少，佢撳到我肚嘅話，我個肚好硬，懷疑我個肚生嘢，仲鼓勵我照 X-ray， 做咗針灸放血呢幾次之後，因為好痛，所以我都放棄啦。經過我妹同我分享排毒粉之後，我就連續食3日，每次1包，我排咗好多又黑又臭嘅嘢出嚟，我就感覺到我好舒服啦。到第5包嘅時候，我個肚皮已經唔會再硬啦。咁大概食咗2盒，我嘅皮膚就已經好翻晒啦。我患有呢個便秘嘅問題，所以導致我背脊生滿啲冇頭瘡。咁樣喺我生滿冇頭瘡嘅時候咧，我都好煩，咁樣去揾我嘅美容師，美容師幫我檢查之後就係講呢個問題咧係毒素嘅問題，唔係你皮膚嘅問題。所以我就再去揾我嘅皮膚醫生，皮膚醫生幫我講我用錯呢個 body shampoo， 佢又教我用呢個叫做 baby 嘅 body shampoo 嚟沖涼。咁樣喺我用一段時間入邊之後咧，冇好大嘅改善，亦都冇睇到好大嘅後果。咁樣唯有再尋找方法。之後我遇到我嘅客仔，佢幫我講呢個Fujita Lactose S嘅好處之後，我就翻嚟試用。喺我開始直落3日飲3包之後，跟住每一個禮拜飲1包1包，到2個月之後，我就大大嘅改善咗我嘅皮膚病同埋呢個冇頭瘡嘅問題。其實多謝呢個Fujita Lactose S， 但係冇得頂嘅一支棒。我之前有便秘和内痔疮的问题，还有我的耳根时常会痛，会留住脓痣，还有我的青春痘会有感觉粗大，还有身上很大力的暗疮出来。在我服用的Fujita Lactose S， 现在我发觉到我的内痔疮和我的便秘问题已经改善了，连耳朵的耳鸣也没有了，还有我的青春痘呢也减少了，毛孔也细小了。还有我之前有腰酸背痛的问题，到现在没有腰酸背痛过。谢谢Fujita Lactose S， 谢谢。